Terpantas, terkini dan sahih. Bila-bila masa, di mana jua. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Terima kasih menonton Buletin 1.30. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Tajuk utama tengah hari ini, Datuk Sarani angkat sumpah Menteri Besar Perak. Urusan hal ehwal negeri dan bahawa tidaklah sekali-kali Adun Kota Tampan Datuk Sarani Muhammad mengangkat sumpah jawatan sebagai Menteri Besar Perak ke-14 di hadapan Sultan Nazrin Muizzuddin Shah. Beliau yang juga pengerusi UMNO Negeri menerima watikah dan mengangkat sumpah jawatan di Istana Iskandariah, Kuala Kangsar. Sultan Nazrin berkenan melantik Datuk Sarani sebagai Menteri Besar selepas beliau mendapat kepercayaan sebahagian besar ADUN. Ia juga dibuat berpandukan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Perak setelah pada timbangan baginda, ADUN Kota Tampan itu boleh mendapat kepercayaan sebahagian besar ADUN. Datuk Sarani, 59 tahun, adalah anak kelahiran Lenggong, dilahirkan pada 13 Mac 1961. Beliau memperoleh Diploma Sains serta Pendidikan Fizik dan Matematik dari Universiti Teknologi Malaysia. Kemudian melanjutkan pendidikan ke peringkat ijazah sarjana muda dalam bidang pengurusan sumber manusia di Open University Malaysia. Ahli politik berpengalaman ini juga pernah menjadi ketua pembangkang di DUN Perak sewaktu Pakatan Harapan mengambil alih pentadbiran pada Mei 2018. bersumpah, berikrar bahawa sesungguhnya saya pada tiap-tiap masa bila-bila dikehendaki memberi dengan seterusnya nasihat-nasihat saya dalam sesingkat mana dalam daya upaya timbangan saya kepada Yang Maha Mulia Sultan ialah bagi kesempurnaan urusan hal ehwal negeri dan bahawa tidaklah sekali-kali akan saya sampaikan atau bukakan kepada sesiapa pun sebarang perkara yang akan disampaikan bagi timbangan saya yang sampai ke pengetahuan saya sebagai Menteri Besar, melainkan sebagai yang dikehendaki bagi membolehkan saya menyempurnakan tanggungan-tanggungan saya sebagai Menteri Besar yang di kemudian ataupun sebanyak mana yang harus dibenarkan dengan jalan khas oleh Yang Maha Mulia Sultan. Dalam titah sebaik sahaja selesai istiadat angkat sumpah berkenaan, Sultan Nazrin menegaskan krisis politik di Perak adalah cerminan kepada kegagalan dan ia bukan sesuatu yang dibanggakan. Sejak berlangsungnya pilihan raya umum ke-14, sudah 3 kali istiadat pelantikan Menteri Besar dilakukan. Perkara yang mencatatkan sejarah baru yang tidak pernah berlaku dalam sesuatu penggal Dewan Negeri sebelum ini. Tetapi perkara ini bukanlah sejarah yang mahu dibanggakan. Perkara yang berlaku akan tercatat dalam sejarah sebagai cerminan kegagalan dan bukannya kejayaan. Kegagalan kepimpinan dalam kalangan ahli-ahli politik mendapat jaminan sokongan padu secara konsisten untuk membolehkan fikiran dan tenaga ditumpukan mentadbir urus negeri secara terbaik bagi kepentingan rakyat. Justru, baginda mahu semua ADUN di negeri berkenaan memikul tanggungjawab dan amanah sebaiknya. Setiap ahli Dewan Negeri dipilih rakyat
kerana rakyat mempercayai anda. Rakyat meletakkan harapan bahawa anda akan dapat membantu untuk menambah baik kawasan tempat tinggal mereka, membantu menyediakan pelbagai keperluan dan perkhidmatan, membantu meningkatkan taraf ekonomi mereka, serta membantu memenuhi sebanyak mungkin keperluan sosial mereka. Rakyat dalam semua kawasan Dewan Negeri, sama ada diwakili oleh Adun Perikatan Nasional atau Pakatan Harapan, sama ada orang Melayu, orang asli, orang Cina dan orang India. Begitu juga penganut Islam, penganut Kristian, penganut Hindu dan penganut Buddha, serta yang berpegang kepada pelbagai kepercayaan, mempunyai keperluan yang sama, menanggung penderitaan yang sama. Sultan Nazrin juga memberi nasihat kuasa dan jawatan adalah satu tanggungjawab yang telah diamanahkan. Sifat sebenar insan akan terserlah ketika seseorang itu mendapat jawatan dan kuasa. Betapa kata tidak lagi dikota atau kata akan bertukar nada, berlainan irama, bersedia mengatakan yang hitam itu putih dan yang putih itu hitam. Wabak sebenar insan akan terpamer apabila seseorang yang telah memiliki kekayaan dan harta lalu lenyapnya budaya kesederhanaan dan merendah diri. Di sebaliknya, menjelma sifat sombong dan gelagat bongkak. Perubahan sifat dan pertukaran watak lebih cepat berlaku apabila seseorang insan mula dikelilingi oleh orang-orang tamak yang berkepentingan sendiri, bermuka-muka, membisikkan kata-kata pujian dengan niat tersirat, lalu menyalahgunakan hubungan dengan pemimpin. Beringatlah, semakin tinggi kedudukan seseorang insan, semakin jauh pandangannya dari bumi tempat kakinya pernah berpijak. Jangan sama sekali membenarkan diri leka, terawang-awang dalam awan biru khayalan hingga lupa rumput hijau yang ditinggalkan mungkin telah berubah perang, gersang kerana terlalu lama tidak lagi disirami hujan. Dan dalam sidang media sulung, baik saja mengangkat sumpah jawatan, Datuk Sarani memaklumkan 5 exco dalam pentadbirannya akan mengangkat sumpah jawatan petang ini. Kita terus saja ke Kuala Kangsar bersama wartawan kami Syafiqah Damanhuri untuk perinciannya. Baik, terima kasih J. Assalamualaikum. Selamat petang sidang media Menteri Besar Perak yang ke-14
pertama kali dilakukan oleh Datuk Sarani Muhammad baru sahaja berakhir pada jam 1 petang tadi. Dan jika saya boleh ambil sedikit intipati sidang media itu, antara lain turut menyebut mengenai pelantikan 5 Esko Kerajaan Negeri Perak yang baharu. Dan menurut Datuk Sarani, beliau telah mendapat perkenan Tuanku Sultan Perak, Sultan Nazrin Muizzuddin Shah, istiadat mengangkat sumpah jawatan Esko itu didahului dengan 5 adun bagi peringkat pertama. Perkara itu telah disembah maklum kepada Sultan pada pagi tadi dan katanya perkara itu juga selaras dengan Undang-Undang Tubuh Kerajaan Negeri Perak yang memerlukan sekurang-kurangnya seorang Menteri Besar dilantik dan 4 ahli Majlis Mesyuarat Kerajaan Negeri untuk membentuk Kerajaan Negeri Perak. Dan mesyuarat pertama Esko berkenaan juga katanya bakal meneliti buku bajet yang dibentangkan di Sidang DUN pada Rabu 16 Disember depan, dan istiadat mengangkat sumpah jawatan Esko Kerajaan itu bakal berlangsung pada jam 2.30 petang nanti. Dan saya kira itu sahaja yang dapat saya kongsikan setakat ini, J. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata, fokus pada dirimu. Terima kasih Syafiqah dengan perkembangan itu. Dan ke buletin berita seterusnya, Sultan Selangor Sultan Sharafuddin Idris Shah menzahirkan rasa simpati terhadap kehidupan rakyatnya yang terjejas akibat wabak COVID-19. Baginda yang mengambil berat dan memantau masalah rakyat bertitah agar Menteri Besar dan Kerajaan Negeri menyelami perihal itu dan mencari jalan mengatasi masalah ekonomi yang sedang dihadapi oleh rakyat. Titah Sultan Sharafuddin itu sempena Hari Keputeraan Baginda yang ke-75. Baginda menyeru pemimpin politik untuk mengenal pasti masalah rakyat dan berusaha keras ke arah membantu mengatasi masalah mereka yang terjejas teruk akibat wabak COVID-19. Titah Baginda, kesan ekonomi mengakibatkan ramai terjejas pendapatan dan kehilangan pekerjaan serta menghadapi kesempitan hidup dan sukar untuk menampung kos sara hidup seharian. Sultan Sharafuddin turut merasakan segala penderitaan rakyat dan sentiasa inginkan kesejahteraan dan kemakmuran rakyat terpelihara dan berharap mereka terus bersabar dengan segala dugaan ini serta berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala agar kehidupan semua kembali seperti sedia kala. Sementara itu, Sultan Sharafuddin bertitah untuk tidak mengadakan sebarang istiadat semasa Hari Keputeraan Baginda pada tahun ini. Namun, istiadat penganugerahan dan pengurniaan darjah dan bintang kebesaran akan dilaksanakan pada tarikh yang sesuai. Penghargaan juga kepada doktor, jururawat, kaki tangan hospital serta barisan hadapan yang bertugas penuh dedikasi. Bukan sahaja diduga dengan musibah banjir yang menenggelamkan 6 kali tanaman padi dalam semusim, malah kira-kira 1,000 pesawah di Arau Perlis dirundung resah setiap kali hujan lebat lebih 2 jam di kawasan itu. Ini kerana bendang yang dinaiki air memakan masa 10 hari untuk surut sekaligus menjejaskan tanaman mereka. Pesawah, masalah banjir itu berlaku sejak Ogos yang dipercayai berpunca dari sekatan yang dibina di Sungai Pengkalan Asam di Kangar. Projek itu didakwa menyebabkan beberapa sungai di sekitar Arau terjejas hingga berlaku limpahan air ke bendang setiap kali hujan lebat. Kalau dia nak buat macam mana pun, nak buat sekatan banjir ke apa, secara ni rasanya tak kena. Pendapat saya lah yang orang buat bendang lah. Mungkin dia terpaksa buat cara macam ampan jajak, yang mana orang buat bendang ni dia ada masa-masa tertentu dia akan buang habis ayak. Dia tak mau langsung. GPS-nya dia kata buat seretan ni untuk pangkat sampah. Tapi sebaliknya pangkat ni bukanlah kita bagi kami peladang-peladang tu, bukanlah pangkat sampah ni. Dia ada pangkat ayak untuk ni bendang kami lah. Setakat ini, paling terjejas teruk antaranya bendang di Kampung Gobak, Kampung Teluk, Alur Banat, Bakung, Jawi Bakung dan Kampung Banat yang membabitkan kira-kira 1,000 hektar. Kerugian yang dialami musim ini dianggarkan hampir RM2 juta. Yang kita tahu sekarang buat bendang pun bukan nak dapat keuntungan dah. Dengan kos baja, kos racun, semuanya memang tinggi.
Jadi kalau berlaku pula air banjir ni, padi kita rosak, kena tanam lagi. Mengikut jadual pihak Lembaga Kemajuan Pertanian Muda MADA, pesawah sepatutnya menuai padi pada Januari depan. Namun ia terpaksa dilewatkan sekitar Mac kerana penanaman semula padi baru bermula. Aduan turut dipanjangkan kepada pihak Jabatan Pengairan dan Saliran GPS Negeri, namun belum ada penyelesaian. Difahamkan 8 tahun lalu, projek sekatan sama telah dibina bagaimanapun dirobohkan kerana masalah yang sama. Justru golongan pesawah menyeru pihak berwajib mengkaji semula projek sekatan itu. Vivo Siri V20, 44 megapiksel swafoto autofokus mata, fokus pada dirimu. Ke laporan Dewan Rakyat, antara isu yang dibangkitkan hari ini, usul undi tidak percaya dan percaya kepada Perdana Menteri serta cadangan untuk melaksanakan semula sistem cukai barang dan perkhidmatan GST. Untuk butirannya, kita terus berlintas langsung bersama Juliana Syarin di Parlimen. Terima kasih, J. Mana-mana ahli parlimen yang mendakwa mempunyai sokongan majoriti untuk dilantik sebagai Perdana Menteri hanya perlu mengemukakan surat akuan bersumpah atau SD kepada Yang di-Pertuan Agong. Menteri di Jabatan Perdana Menteri Undang-Undang dan Parlimen, Datuk Taqiyuddin Hassan berkata, kerajaan sentiasa mengamalkan sikap terbuka dan akur sekiranya terdapat ahli parlimen yang boleh membuktikan mempunyai sokongan majoriti. Namun demikian, sebagaimana yang kita semua maklum, pada 26 hari bulan 12 tahun 2020 baru-baru ini, bajet tahun 2021 telah diluluskan secara sebulat suara, manakala kurang daripada ahli parlimen yang tidak bersetuju. Itu adalah rekod di dalam Dewan Rakyat ini. Oleh sebab itu, Yang Berhormat Tuan Yang di-Pertua, tidak timbul langsung soal kononnya ada kekurangan ataupun kehilangan sokongan majoriti terhadap Yang Amat Berhormat Pago. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Pasir Gudang Hassan Abdul Karim yang meminta kerajaan menyatakan bila 25 usul undi tidak percaya dan 2 usul undi percaya kepada Perdana Menteri akan dibentang, dibahas dan diundi di Dewan Rakyat. Jelas Datuk Taqiyuddin lagi tiada halangan untuk mana-mana ahli parlimen mengemukakan usul berkenaan. Pun begitu, selaras dengan Peraturan Mesyuarat 15/1, Peraturan-Peraturan Majlis Mesyuarat Dewan Rakyat, pada tiap-tiap hari persidangan mesyuarat, urusan kerajaan hendaklah didahulukan daripada urusan-urusan lain. Kerajaan sedang mengkaji kesesuaian untuk melaksanakan semula cukai barang dan perkhidmatan GST atau apa-apa model pencukaian kepenggunaan dengan mengambil kira semua aspek. Timbalan Menteri Kewangan Muhammad Shahar Abdullah berkata, aspek kelemahan cukai jualan dan perkhidmatan SST sedia ada dan sistem GST yang dilaksanakan pada 2015 turut diteliti. Kajian turut meliputi kesan ke atas ekonomi, kos sara hidup, kesan cukai terhadap harga barang dan keupayaan menangani kegiatan ekonomi gelap. Cukai baharu perlu bersifat mudah ditadbir dan tidak meningkatkan kos perniagaan di samping dapat mengukuhkan kedudukan fiskal negara. Untuk makluman Yang Berhormat, berhubung dengan cukai kekayaan dengan izin wealth tax, kerajaan tidak mempunyai sebarang cadangan untuk melaksanakan pada masa ini. Beliau menjawab soalan Ahli Parlimen Keluang Wang Shuki. Ekonomi balik ke tahap sebelum COVID-19. Dewan Rakyat hari ini turut dibentangkan dengan laporan Ketua Audit Negara tahun 2019 Siri 1 secara kaedah digital dan kod QR. 15 pengauditan prestasi bernilai lebih 15 bilion ringgit dilaksanakan membabitkan 12 kementerian. Dengan itu, sekian sahaja laporan dari Parlimen. Kembali semula ke Seri Pentas bersama J. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3.
Bertemu kembali. Dua telaga minyak di utara Kirkuk telah dibom semalam sehingga mengakibatkan kebakaran besar di ladang minyak Khabaz yang terletak 250 km dari utara Baghdad. Jurucakap syarikat minyak utara Iraq memaklumkan dua bom yang ditanam di telaga meletup pada waktu subuh. Setakat ini tiada pihak mengaku bertanggungjawab, namun puak militan IS disyaki mendalangi serangan. Walau bagaimanapun tiada kemalangan jiwa dilaporkan susulan kejadian. Pihak bomba masih dalam proses memadamkan kebakaran dan kes masih dalam siasatan. Kejadian ini sekaligus melonjakkan harga minyak WTI Amerika Syarikat kepada 1.27%, $46.18 setung. Sementara minyak Brent pula melonjak 1.23% pada $49.50 setung. Seorang maut apabila sebuah trailer yang dipandu terbabit dalam kemalangan di lebuh raya di Kansas City, Amerika Syarikat. Pihak polis memaklumkan kemalangan itu terjadi jam 4 pagi waktu tempatan. Trailer milik syarikat FedEx itu dilaporkan terbabas dan terjunam dari lebuh raya 7 ke lebuh raya 10 yang terletak di bawah. Kebakaran besar itu sekaligus memaksa pihak berkuasa menutup kesemua lorong di lebuh raya K10 bagi memberi ruang kepada pihak bomba untuk melakukan kerja pemadaman. Nama mangsa yang maut masih belum dikenal pasti dan kes masih dalam siasatan. Besar impaknya. Tular selepas hasilnya. Pantas menampilkan prosiding ini secara dalam keuangan maya. Berita di jari. Subscribe YouTube Bulletin TV3. Beralih ke berita sukan, tahun 2020 terus menjadi tahun yang suram dan menyedihkan bagi arena sukan tempatan dan antarabangsa. Selepas dunia dikejutkan dengan pemergian legenda bola sepak Argentina Diego Armando Maradona, hari ini legenda bola sepak Itali Paolo Rossi pula meninggal dunia pada usia 64 tahun. Punca kematian Rossi masih belum diketahui, namun apa yang pasti pemergiannya merupakan satu kehilangan besar buat peminat bola sepak di seluruh dunia, terutamanya di Itali. Paling diingati sudah semestinya jaringan pembukaan pada final Piala Dunia 1982 ketika Itali menewaskan Jerman Barat 3-1. Bukan saja berjaya memenangi Piala Dunia ketika itu, malah Rossi turut memenangi Ballon d'Or pada tahun yang sama. Rossi juga dilabel sebagai penyerang terbaik sepanjang zaman apabila cemerlang meledak 134 gol dalam 338 perlawanan buat kelab. Rossi menghabiskan keseluruhan kariernya di Itali dan antara kelab yang disertai Rossi adalah Juventus dan AC Milan. Rossi memenangi Serie A sebanyak 2 kali dan membantu Juventus meraih Piala Eropah pada 1984. Seterusnya, lengkap sudah 16 pasukan yang layak ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Eropah bagi musim 2020-2021. Ini selepas 4 pasukan antaranya Atletico Madrid, Atalanta, Real Madrid dan Borussia Mönchengladbach berjaya melepasi peringkat kumpulan masing-masing awal pagi tadi. Sekalipun Atletico Madrid dan Atalanta layak ke pusingan kalah mati selaku pasukan kedua terbaik di belakang Bayern Munich dan Liverpool dalam kumpulan A dan D, tumpuan awal pagi tadi lebih terarah kepada aksi kumpulan B yang terpaksa menanti sehingga perlawanan terakhir untuk menentukan dua pasukan terbaik ke pusingan kalah mati. Seperti diramal, Real Madrid muncul juara kumpulan B selepas cemerlang menewaskan Borussia Mönchengladbach 2-0 hasil jaringan penyerang berbisa Karim Benzema pada minit ke-9 dan 32. Walaupun tewas, Mönchengladbach tetap mara selaku pasukan kedua terbaik susulan keputusan seri tanpa jaringan yang dicatat Inter dan Shakhtar Donetsk. Sementara itu, perlawanan yang tertangguh akibat kontroversi semalam berpihak kepada Paris Saint-Germain PSG. Hat-trick Neymar dan 2 gol daripada Kylian Mbappe berjaya membantu PSG menewaskan Istanbul Basaksehir 5-1 sekaligus muncul juara kumpulan H. Berikut 16 pasukan yang layak ke pusingan kalah mati Liga Juara-Juara Eropah musim ini. Sesi undian akan diadakan 14 Disember ini dan perlawanan pusingan kalah mati akan berlangsung secara timbal balik yang dijadual pada Februari dan Mac tahun depan.
Berbekalkan status selaku pasukan Liga Super dan salah satu wakil negara dalam saingan Piala AFC bagi musim 2021, Terengganu FC TFC nampaknya berjaya menarik minat pemain muda berbakat untuk bersama pasukan itu musim depan. Terbaru, TFC menandatangani Nik Akif Syahiran Nikmat dengan kontrak selama 2 tahun. Seperti mana pasukan profesional di Liga Eropah, TFC turut memperkenalkan pemain baru mereka dalam satu video ringkas di media sosial. Nik Akif Syahiran Nikmat menandatangani kontrak bersama TFC selama 2 tahun dan bekas pemain tengah Kelantan itu akan memakai jersey bernombor 22. Perasaan saya gembira kerana dapat join Terengganu FC 1. Untuk next year, saya harap saya dapat buat yang terbaik. Harapan saya harap walaupun tahun ini saya tak dapat datang, untuk next year saya akan buat yang terbaik untuk semua penyokong, untuk coaches. Saya harap penyokong dapat sokongan seorang. Untuk rekod, Nik Akif merupakan tonggak utama skuad bawah 19 dan 23 tahun kebangsaan serta pernah mewakili Harimau Malaya Kendalian Tan Cheng Ho pada 2018. Pemain berketinggian 1.64 meter itu dijangka bergandingan dengan seorang lagi pemain tengah kelahiran Kelantan iaitu Faiz Nasir. Selain Nik Akif, TFC juga berjaya menandatangani 2 pemain muda berbakat, Syarul Nizam Roshani dan Muhammad Faisal Abdul Halim. Ia sekaligus membuktikan TFC benar-benar serius dalam mempersiapkan pasukan yang seimbang menjelang saingan Liga Malaysia dan Piala AFC musim depan. Sekian Buletin 1.30. Terus patuh SOP dan jaga diri. Saksikan visual topeng COVID-19 bertatah berlian bernilai $1.5 juta Amerika yang dipamerkan di Evel, Palm Beach, Amerika Syarikat. Saya Nur Jamalina Muhammad Jamali. Salam hormat. Assalamualaikum.